Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Sit down, please, sit down. untuk mengaku kesalahan saya. Sayalah orangnya yang memilih seorang penyangga untuk jadi Perdana Menteri. Tapi tuan-tuan dan puan-puan tak beritahu kepada saya yang dianya penyangga. Muli sekarang lah barulah kita tahu bersama-sama bahawa kita telah silap pilih untuk jadi Perdana Menteri Malaysia. Oleh itu menjadi tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan dan saya juga untuk menurunkan penyangga ini. Sebab itulah yang kita berhimpun dengan begini ramai pada malam ini, malam bersejarah, kerana kita akan jelaskan akan caranya kita akan jatuhkan kerajaan penyangga ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Seri Najib begitu yakin bahawa dengan wang dia boleh tawan seluruh negara. Dia berkata kepada saya, cash is king. Dia boleh kalahkan semua parti-parti lawan, boleh kekal sebagai Perdana Menteri kerana dia akan guna wang. Tetapi Perdana Menteri tak banyak wang. Dari mana nak dapat wang itu? Dulu kata, kawanku, curilah. Sebab tu dia sayang bukan main kepada Jolo. Tuan-tuan dan puan-puan, dianya sangka dengan mengguna wang dia boleh menang dalam semua pilihan raya. Sebab itu apabila kita tubuhkan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, maka dalam jangka masa hanya 1 bulan saja dia sudah lulus pendaftaran Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Kepercayaannya ialah rakyat tidak akan sokong PPBM kerana dia akan hulur wang yang banyak yang telah dicuri olehnya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa itu juga timbul satu perasaan di kalangan parti-parti lawan, parti-parti yang menentang Najib, bahawa kalau kita bersatu maka kita boleh tumbangkan penyangga ini. Jadi dengan Parti Pribumi bersama dengan Amanah, Keadilan dan DAP bergabung, kita sudah jadi begitu kuat dan Najib sudah tidak lagi yakin dia boleh menang. Dia percaya dia akan kalah. Maka apabila dia percaya dia akan kalah, maka diciptanya bermacam-macam cara untuk menipu. Duit tak cukup, sogokan tak cukup, ditambah dengan penipuan. Pertama sekali yang dilakukan oleh Najib ialah mengubah senarai pengundi. Dulunya di antara pengundi-pengundi di Malaysia ini, nama Fatimah binti Ismail adalah 900. Diperanakkan waktu yang sama, IC yang hampir sama, tetapi diperanak di negeri-negeri lain di Semenanjung ini.
Selain daripada itu, kita dapati dalam senarai pengundi ada rumah kecil yang diduduki oleh 70 orang. 70 orang Melayu, Cina dan India duduk dalam satu rumah. Apabila kita periksa, terdapat hanya 2 orang. Penipuan besar, pembohongan besar, fake news. Fake news. Kita akan tangkap Najib kalau dia cakap macam ni. Pasal bohong. Selain daripada senarai pengundi, dia telah ubah sempadan kawasan pilihan raya dengan kepercayaan kononnya orang Melayu adalah bodoh. Orang Melayu mudah disogok. Jadi nak dikumpul orang Melayu dalam kawasan Najib supaya dia dapat kemenangan. Tetapi yang bodoh ialah Najib. Orang Melayu tak bodoh. Mereka tahu ini adalah cara penjangah dan mereka akan tolak penjangah. Tuan-tuan dan puan-puan, ada yang menuduh bahawa saya kata penduduk Sabah ini bodoh. Tuan-tuan dan puan-puan, yang membuat tuduhan ini ialah utusan Melayu, newspaper bodoh. Ini semua banyak bodoh dalam kerajaan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, dia juga merancang untuk memberi duit yang banyak kepada pengundi supaya pengundi akan undi bagi Najib. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia bagi duit, sapu. Kenapa sapu? Kerana duit itu kita punya. Duit itu kita punya yang dicuri oleh Najib. Kalau dia bagi duit kita kepada kita, apa sebabnya yang kita nak undi Najib? Itu duit kita. Oleh itu apabila dia bagi duit, dia bagi barangan, terima, tapi tolak Najib. Jatuhkan Najib. Dia juga akan suruh bersumpah untuk undi BN. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sumpah di mulut, di hati jangan. Dalam hati tuan-tuan, niatnya ialah untuk menjayakan Pakatan Harapan. Tuan-tuan dan puan-puan, dia cuba guna undang-undang untuk mengharamkan Pakatan Harapan dan juga Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Caranya tidak mengikut undang-undang dan kami tidak terima notisnya yang kononnya kami sudah dinyah daftar. Sebab itu pada malam ini saya masih pakai baju Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Saya nak suruh Najib, datanglah tangkap saya dan tangkap semua ini. Tak banyak, cuma 20,000 orang saja. Dia tak rajin. Mungkin kerana dia tak faham bahasa, tak tahu macam mana nak tulis penulis, jadi tak jawab. 9 bulan tak jawab. Kenapa tuan-tuan? Kerana nak tunggu pilihan raya. Kalau diluluskan ataupun tidak diluluskan, apabila tiba pilihan raya, mereka anggap kita tidak bersedia untuk melawan dalam pilihan raya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah jangka akan niat jahat Datuk Seri Najib. Sebab itu 3 bulan dahulu kita sudah bentuk plan B dan plan C dan plan Z. Tiap satu
sesuatu yang dibuat oleh Najib, kita ada lawannya. Apa dianya lawan Najib? Yang ditakuti oleh Najib ialah kalau parti-parti lawan ini, parti empat ini menggunakan satu logo, satu simbol, yaitu satu logo Pakatan Harapan. Usahanya ialah supaya tidak mendaftarkan Pakatan Harapan, maka dengan itu kita tidak boleh guna simbol kita. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh guna simbol Pakatan Harapan tidak boleh menghalang kita daripada mempunyai satu simbol untuk 4 buah parti. Ya, memang parti pribumi diharamkan. Kononnya dengan mengharamkan parti pribumi, maka calon-calon parti pribumi ini tidak akan bertanding, termasuk saya yang dipilih untuk jadi Perdana Menteri pengganti. Tuan-tuan dan puan-puan, pada 5 hari bulan datanglah notis kononnya parti pribumi ini sudah diharamkan, dan kita diberitahu tak boleh ada kegiatan apa-apapun kerana kita sudah diharamkan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kata pilih. Apa kami nak buat, kami buat juga. Nak tangkap semua. Tak boleh pakai baju, saya nak pakai baju. Tak boleh bersorak, semalam kita bersorak. Tak boleh jumpa dengan pres, kita jumpa dengan pres. Apa juga yang dikatakan salah, tak boleh dilakukan oleh parti pribumi, kita akan lakukannya beramai-ramai. Dengan itu, duit yang dicuri oleh Datuk Seri Najib perlu digunakan untuk membuat kandang yang besar untuk tanggapannya. Tuan-tuan dan puan-puan, di waktu ura-ura bahawa kita tidak akan diluluskan, tidak boleh guna parti Pakatan Harapan logo dan simbol, kita telah buat kenyataan bahawa walaupun kita tak boleh guna simbol parti Pakatan Harapan, masih juga kita akan guna satu simbol untuk semua parti yang melawan Datuk Seri Najib. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan mudah nak suruh setiap ahli parti yang ada dalam Pakatan Harapan ini menggugurkan simbol mereka. Pada DAP yang telah guna simbol roketnya selama hampir 60 tahun, yang lain juga sayang kepada simbol masing-masing. Tetapi kerana kita ingin bersatu padu, maka kita bersetuju bahawa keempat-empat parti ini akan guna hanya satu simbol. Parti pribumi kalau diharamkan, boleh diharamkan oleh 10 ROS. ROS 1 dah cukup, carilah banyak lagi. Tapi kami sebagai rakyat, sebagai citizen, kami berhak bertanding sebagai citizen walaupun tidak menjadi anggota mana-mana belah parti. Tuan-tuan dan puan-puan, saya amat gembira. Sesuatu yang tak mungkin dilakukan dahulu sudah dilakukan oleh kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dengan segala sukacitanya ingin maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan kepada seluruh Malaysia
dan juga kepada seluruh dunia bahawa dalam pilihan raya yang ke-14 ini, keempat buah parti ini, termasuk juga Parti Pribumi Bersatu sebagai individu, kami akan guna satu simbol, yaitu simbol Parti Keadilan. Terima kasih kerana menerima keputusan kami dan mengibarkan bendera keadilan dan akan mengguna logo dan simbol Parti Keadilan dalam pilihan raya yang ke-14. Sampaikan maklumat ini kepada semua rakyat di Malaysia bahawa dalam pilihan raya ini 4 buah parti yang tidak dibenar bergabung akan berjuang bersama dan menunjuk simbol yang sama. Sesiapa yang mengundi, undilah Pakatan, undilah simbol keadilan ini sebagai keyakinan akan Pakatan Harapan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.